forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamil tentang isu Dewan kecoh apabila MP Pendang mendakwa kes 94 juta dijumpai di rumah pemimpin ahli DAP dahulu. Saya baca detail sedikit lagi dekat berita harian. Tiada penemuan RM94 juta di rumah bekas menteri, kata SPRM. Kita mari dengar respon detail Datuk Kamil. Media kena letak komen macam biasa. Dalam waktu yang sama saya, hari ini di Parlimen saya pun terkejut. Ini memang terkejut. Saya memang terkejut. Orang kata terkejut badak lah saya. Kerana seorang lagi ahli Parlimen besar kemungkinan boleh digantung ataupun dibawa ke jawatan kuasa tata tertib, iaitu saudara Awang Hashim daripada PAS selaku ahli Parlimen Pendang. Kerana waktu dia memberi pandangan berhubung tentang penyelewengan korupsi, beliau menyebut nama mantan Menteri Sumber Manusia dari DAP. Katanya terdapat wang sejumlah 94 juta yang ditemui di pejabat menteri tersebut. Kerana ini menimbulkan suasana yang agak kecoh di Parlimen tadi. Apabila ahli Parlimen daripada Jelutong, rakyat biasalah, satu yang menyentuh soal kepincangan yang menyentuh partinya, dia akan bangun bingkas. Maklum sajalah Jelutong lah katakan saya. Tapi bagaimanapun hari ini, ini yang saya agak terperanjat apabila dalam berita harian ini tersiar bahawa tiada penemuan 94 juta dari kediaman bekas menteri sebagaimana dinyatakan oleh seorang ahli Parlimen di sidang Dewan Rakyat. Itu kata Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia. Ini berat ni saya. Awang Hashim ni kalau dia tidak mohon maaf, tak menaik kenyataan, maka dia boleh dibawa ke jawatan kuasa tertib dan akan digantung selama 6 bulan sebagaimana apa yang berlaku pada Wan Faizal. Ini menurut SPRM, dalam satu kenyataannya, SPRM menegaskan Ketua Suruhanjaya juga tidak pernah membuat sebarang kenyataan. Tan Sri Azhar Baki juga kata SPRM, Tan Sri Azhar Baki tidak pernah membuat kenyataan yang mendakwa terdapat 94 juta ditemui di kediaman bekas menteri sebagaimana dinyatakan oleh ahli Parlimen Pendang. Walaupun bagaimanapun SPRM menghormati hak ahli Parlimen untuk menyuarakan pandangan mereka secara bebas, tapi adalah penting agar kenyataan yang dibuat mestilah berasaskan kepada fakta yang tepat untuk mengelakkan kekeliruan, katanya. Jadi sebab itu SPRM menegaskan sekali lagi bahawa tiada sebarang kenyataan dibuat oleh Suruhanjaya ini maupun Ketua Pesuruhanjaya SPRM berkaitan penemuan jumlah itu di kediaman bekas menteri tersebut. Ini kerana waktu membahaskan rang undang-undang perbekalan belanjawan saya bajet 2025, Yang Berhormat sahabat saya Datuk Awang Hashim selaku ahli Parlimen Pendang, dia membangkitkan dakwaan penemuan wang tunai berjumlah 94 juta yang dikaitkan dengan seorang bekas menteri daripada DAP. Jadi waktu itu macam saya kata tadi, RSN Ryan, ahli Parlimen Jelutong, bangun dan memberi tempoh 24 jam kepada saudara Awang Hashim untuk mendedahkan nama pemimpin DAP yang didakwanya menyimpan wang berjumlah 94 juta di rumah. Jadi menyifatkan kenyataan Awang itu adalah merupakan dakwaan sebagai bertindak sembrono dan tidak bertanggungjawab serta menggunakan kekebalan di Dewan Rakyat untuk membuat tuduhan. Itu jadi sebab itu nampak gayanya saudara, sebenarnya kalaulah Awang tidak menarik kenyataannya, pihak DAP akan mengambil tindakan untuk mengemukakan usul agar Awang Hashim dirujuk ke jawatan kuasa hak dan kebebasan Parlimen. Jadi Parlimen hari ini saya banyak membicarakan soal-soal keterlibatan, rasuah dan sebagainya. Tapi bagaimanapun kenyataan itu biarlah benar. Tapi hari ini SPRM membuat kenyataan bahawa tak ada. SPRM tidak pernah membuat kenyataan sebegitu. Dalam waktu yang sama saya, ini di Parlimen juga hari ini saya, apabila isu tentang pelaburan yang merekodkan kerugian melibatkan fashion ballot adalah menjadi antara topik yang dibangkitkan oleh rakyat. Ini juga dibangkitkan oleh Datuk Awang Hashim. Dia belum menyuarakan isu tersebut ketika pembahasan.
Dan beliau mengkritik perkara yang berlaku, lebih-lebih lagi katanya begitu mudahnya mereka terlibat, boleh berhenti dari syarikat, kemudian minta maaf, sedangkan wang rakyat sudah lebur. Ini saya bersetuju dengan pandangan itu. Dia bukan boleh sama sekadar mohon maaf saja. Dan ahli parlimen daripada Kuching, Pakatan Harapan, itu Kelvin Yee, beliau juga bangun membangkitkan isu yang sama. Dan beliau memuji tindakan Perdana Menteri Datuk Anwar Ibrahim yang mengarahkan siasatan membabitkan isu tersebut. Jadi sebab itu katanya saya menyambut baik hasrat dan arahan Perdana Menteri yang bukan hanya mengarahkan khazanah untuk melakukan audit dalaman bagi menyiasat kerugian dalam fashion valet, tapi juga mengarahkan Jabatan Audit Negara untuk melakukan pengauditan terhadap 2,000 syarikat JRC. Jadi kata Kelvin Yee, isu ini sangat penting kerana bukan sahaja melibatkan orang rakyat yang banyak, tapi juga melibatkan isu tata kelola dan tanggungjawab dalam pengurusan JLC dan JLIC. Malahan agak menarik hari ini saya, timbalan speaker Datuk Ramli Muhammad juga terpancing untuk mengambil peluang pada ruang perbahasan Kelvin, dan beliau menzahirkan pandangannya. Dia kata Datuk Ramli, katanya tidak masuk akal lah apabila wang rakyat lebih 40 juta dibelanjakan namun tidak mendatangkan hasil. Jadi sebab itu katanya boleh tak melalui Yang Berhormat. Jadi beliau selaku speaker tak boleh mencampur aduk. Jadi kata boleh tak melalui Yang Berhormat, kita tanya Menteri Kewangan sama ada atau tidak kelulusan daripada Kementerian Kewangan diperolehi daripada JRC dan JRC ini. Kedua katanya, semasa Fashion Valet itu mau menjual sahamnya, adakah ia mendapat kelulusan daripada pihak Kementerian Kewangan atau khazanah? Dia katanya boleh tak saya tumpang. Saya agak ketawa dari saya. Artinya, timbalan speaker pun turut sama menzahirkan pandangannya dalam isu ini. Jadi katanya sebab itu, ini semua adalah sebab duit rakyat. 40 juta, bukan sedikit. Jadi minta maaf lah. Saya sebelum inilah penyiasat kerana latar belakang Datuk Ramli ini beliau adalah bekas anggota polis. Jadi benda-benda macam ini dalam kepala saya tak boleh compute, tak boleh terima. Dia katanya beliau tak boleh menerima sebarang alasan. Kata itu rugi sebab itu, sebab ini. Kata saya sebagai penyiasat, jadi dia pun terperangkap untuk memberi pandangan. Bagaimanapun saudara, kita tunggulah sampai besok apakah perkembangan selanjutnya berhubung tentang isu Valet ini saya, dan sama ada JRC khazanah mengeluarkan kenyataan. Dan kembali tentang bagaimana membina istana di Kayangan. Ini keadaan yang saya katakan dari saya, tajuk asas saya. Kerana saya lihat warga netizen memberi respon ataupun pandangan mereka apabila menyentuh kenyataan Yang Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan bagaimana bebanan kewangan kerajaan terpaksa menanggung pembayaran emolumen dan juga pencen. Emolumen itu gaji dan pencen kepada penjawat awam. Jadi antara komen-komen warga netizen yang paling banyak saya, ini antaranya katanya yang saya nampak bayaran pencen yang paling membebankan kerajaan sebenarnya bukan kepada kerajaan tapi kepada ahli politik. Kerana mereka lebih tinggi allowance daripada gaji. Sebagai contoh katanya jawatan Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, Menteri Besar, Ketua Menteri, Menteri Exco, ahli Parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri, sepatutnya mereka bukan pejabat awam dan mereka akan hilang kelayakan daripada menerima skim pencen kerana mereka hanya memegang jawatan selama 60 bulan. Jadi sepatutnya mereka tidak layak menerima pencen penuh berbanding dengan kaki tangan awam yang perlu bekerja selama 240 bulan untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan pencen. Saya setuju dengan pandangan itu saya. Sebab nampak gayanya orang politik inilah yang membina istana di Kayangan. Saya contoh, saya agak menarik juga. Sebagai contoh,
Untuk gaji ahli menteri-menteri kabinet, saudara, menteri-menteri kabinet gajinya asal mereka adalah 18,000. Itu tak termasuk dengan allowance mereka sebagai wakil rakyat ahli parlimen. Begitu allowance kerajaan ada 10,500. Ada allowance perumahan 10,800. Allowance rakyat 10,650. Ada allowance tempat letak kereta 10,650. Walaupun menteri ni mana nak pakai kereta sebab dia ada driver. Ini keadaannya saudara. Jadi wang begitu banyak. Dengan 16,000 sebulan dapat sebagai ahli parlimen, gaji dan begitu. Dan cuba kita bayangkan kalau setiap bulan atau setiap kali pilihan raya, kita ada mengadakan pilihan raya setiap 5 tahun sekali. Jadi wakil dipilih berubah. Dan mereka semua hidup agak lama. Jadi berapakah kos pencen untuk bekas wakil rakyat yang dipilih? Padanya. Dan ini lebih membazir dan membebankan berbanding pejabat awam yang rendah seperti pembantu umum grade 11 dengan gaji hanya 1,200 dululah, tapi sekarang 1,700 lah katakan ya. Selepas berkhidmat lebih 30 tahun, gajinya adalah serendah 2,983. Kalau ada pengenaikan sekarang ni pun mungkinlah 3,000 lebih. Jadi pencen mereka hanyalah sekitar 1,000 lebih sebulan. Berbanding dengan ahli parlimen ataupun menteri. Kakitangan awam bekerja lebih 15 tahun. Jadi itulah keadaannya. Kalaulah gaji yang grade terendah bagi kakitangan kerajaan, saudara, maka gaji seorang menteri bersamaan dengan 37 pembantu umum grade 11. Gaji seorang menteri saja adalah bersamaan dengan 37 orang pembantu kakitangan yang grade 11 saja. Jadi, sedangkan ahli politik yang memegang jawatan, mereka sebenarnya berjanji untuk membela rakyat. Tapi mereka hanya mempertahankan nasib mereka sendiri. Dan sebab itu, warga netizen juga menuntut agar Ya Ahmad Berhormat dan Seri Ibrahim segera memperbetulkan. Itu belum termasuk ahli politik yang mengambil kesempatan daripada peluang-peluang untuk mengaut keuntungan. Kita saya baca detail lagi. Tiada penemuan RM94 juta di kediaman bakal menteri seperti dinyatakan oleh seorang ahli parlimen di sidang Dewan Rakyat, kata SPRM. SPRM dalam satu kenyataan menegaskan Ketua Pesuruhjaya SPRM tidak pernah membuat sebarang kenyataan yang mendakwa RM94 juta ditemui di kediaman bakal menteri seperti dinyatakan ahli parlimen Pendang. Walaupun SPRM menghormati hak parlimen untuk menyuarakan pandangan mereka secara bebas, adalah penting agar kenyataan yang dibuat berdasarkan fakta dan tepat untuk mengelakkan kekeliruan. Kita minta menyokong kerja apa dari PMN Ibrahim. Assalamualaikum.